Okey, jadi masa ada satu metode yang digunakan. Jadi seperti biasalah, pada rakan-rakan cikgu ambillah peluang ini untuk input yang bermakna daripada pembentangan yang ada. Okey, jadi saya dengan itu tanpa melengahkan masa menjemput Cikgu Fazli dan rakan-rakan untuk membentang tajuk daripada tindakan mereka, iaitu penggunaan kit tambah 3 dalam 1 meningkatkan kefahaman penambahan melibatkan kumpul semula murid luar. Okey, dengan ini itu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Cikgu Zul, pada rakan-rakan guru. Baik, saya Cikgu Muhammad Fazli bin Muhammad Zain dari SK Orang Keselai bersama dengan pasukan saya, Cikgu Nur Azilah binti Abdullah, Cikgu Rasifah binti Amri dan juga Cikgu Rafi'ah binti Ramli. Baik, saya akan membentangkan kajian tindakan kami yang bertajuk penggunaan kit tambah 3 dalam 1 meningkatkan kefahaman penambahan melibatkan kumpul semula murid tahun 2. Skrin. Okey. Berdasarkan pemerhatian semasa pengajaran saya, murid mempunyai keupayaan untuk menambah tanpa mengumpul semula, tetapi akan bermasalah apabila penambahan yang melibatkan kumpul semula. Maksud dia penambahan yang lebih daripada hasil tambah 2 nombor itu lebih daripada 10, lebih daripada 9. Bila jawapan dia 10, murid akan bermasalah. Okey. Yang kedua, murid banyak melakukan kesilapan apabila menyelesaikan soalan penambahan dalam bentuk lazim yang melibatkan kumpul semula. Murid yang berada pada tahap rendah mempunyai kesukaran apabila tidak dapat menggunakan objek konkret ataupun bergambar untuk melakukan penambahan. Maksudnya murid yang lemah ni, dia tak dapat kira dengan mental. Maksudnya kalau kita kata 1 tambah 2, dia lambat sikit. Boleh tapi lambat. Jadi kami buat ada bahagian yang akan membantu murid yang lemah tu lah. Seterusnya, murid yang lemah masih mempunyai kesukaran untuk menyusun kedudukan nombor dengan betul apabila hendak menyelesaikan pengiraan dalam bentuk lazim. Okay, next. Okay, ini adalah contoh kesalahan yang murid saya lakukan. Kalau mengikut pada contoh tu, banyak kesalahan lah dari segi penambahan tu sendiri. 6 tambah 9 masih salah. Kita tengok soalan A itulah. Soalan B sama 7 tambah 3 masih salah. 5, soalan C 5 tambah 8 pun salah. Jadi murid ini boleh dikategorikan sangat lemah lah sebab penambahan dia pun salah dan apatah lagi kalau melibatkan kumpul semula itu nanti. Okay. Yang soalan H, okay. Peringkat awal penambahan dah betul, murid sering terlupa untuk menambah nombor yang ditulis pada bahagian atas. Contoh yang saya buat di situ, 8 tambah 4, jawapan dia 12. 2 dekat bawah dah betul, 1 dekat atas. Nombor yang ditulis di atas tu tidak ditambah. Sepatutnya jawapan dia 1 tambah 6, tambah 4 jadi 11, tapi dia tak tambah nombor yang ditulis di atas tu. Okay, ini kecuaian lah saya rasa. Bukan sebab dia mungkin cuai lah, tak perasan nombor di atas tu. Okay, next. Baik. Untuk bahagian refleksi, selepas daripada PDP, saya cari apa kelemahan yang mungkin menjadi faktor kenapa murid tak dapat kuasai kemahiran tersebut. Okay, yang pertama, penggunaan bentuk lazim yang kurang berkesan untuk murid yang lemah. Maksud dia murid yang lemah, selalunya soalan yang diberi, kita bagi ayat matematik dan murid akan bina sendiri bentuk lazim dari awal. Jadi untuk yang intervensi kami nanti ni,
ada bahagiannya lah yang saya katakan untuk membantu yang bentuk lazim tu. Okey, yang kedua, murid yang lemah sering ketinggalan apabila diminta untuk mengira tanpa bantuan objek konkret atau gambar. Okey, selalunya kalau dalam kelas, cikgu akan tanyalah 7 tambah 3 tanpa ada gambar. Biasanya cikgu akan guna nombor 7 tambah 3. Jadi murid yang pandai akan cepat jawab. Okay, murid yang kurang pandai, ada masa, lambat sikit masa yang diambil untuk menjawab soalan tersebut. Okay, seterusnya, pemindahan langkah pengajaran yang tidak tersusun daripada konkret kepada abstrak menyebabkan murid gagal memahami apa yang diajar. Sebab kita biasanya kalau untuk matematik ni, kita biasa ajar guna bahan konkret terlebih dahulu, barulah kita akan ajar soalan yang abstrak lah, maksudnya yang tak perlu guna objek itu. Okay. Seterusnya, murid tidak berminat apabila tiada bahan rangsangan untuk mengira. Okay. Dan yang seterusnya, murid masih lemah dalam pengiraan mental. Congak. Okay, next. Baik. Selepas berbincang dengan rakan sepasukan, okay, kami membuat keputusan untuk menghasilkan satu kit yang dinamakan kit tambah 3 dalam 1 yang dapat menggabungkan kemahiran dalam proses penambahan daripada bahan bergambar konkret kepada penulisan bentuk lazim, abstrak. Okay. Intervensi kami itu ada kesinambungan lah daripada bergambar, proses untuk menyelesaikan soalan tambah tu dan proses untuk menyelesaikan dalam bentuk lazim yang biasa digunakan dalam latihan dan dalam ujian juga. Okay, seterusnya, menghasilkan bahan bantu mengajar yang fleksibel dan sesuai dengan kemahiran yang ingin disampaikan. Okay, sekejap lagi saya akan tunjukkan kami punya intervensi. Okay, seterusnya, menghasilkan satu kit yang boleh membantu murid menyusun ayat matematik tambah dengan betul. Okay, dan yang keempat, menghasilkan bentuk lazim yang khusus untuk soalan penambahan melibatkan kumpul semula. Okay, sekejap lagi saya akan tunjukkan. Okay, next. Baik, ini adalah contoh lakaran intervensi yang kami buatlah. Okay. Intervensi kit tambah 3 dalam 1. Dekat atas tu tak nampak nama dia. Okay, kit tambah 3 dalam 1. Bahagian pertama, okay, ruangan soalan dan rangsangan bergambar yang digunakan untuk murid menampal gambar yang digunakan sebagai rangsangan untuk mengira lah. Okey. Seterusnya, bahagian yang kedua yang di tengah-tengah tu, okay, ruangan tambah berpanah. Yang ni lah yang ditekankan sebenarnya. 9 tambah 4, 9 tambah 5, jawapan dia 14. Macam mana murid akan tulis tu nanti. Okay, ini yang selalu banyak berlaku kesalahan di sini. Okey, dan yang terakhir, bentuk lazim berbantu. Okey, kenapa saya namakan bentuk lazim berbantu? Sebab kita sediakan terus satu ruang di atas itu sebagai membantu murid lah. Bila dia dah tahu ada ruangan dekat atas tu, maksudnya akan ada nombor yang akan diisi di situ. Okey. Next, Cikgu Zul. Okay, melaksanakan tindakan. Okay. Untuk fasa ini, okay, saya menggunakan kit tambah 3 dalam 1 semasa pengajaran di dalam kelas. Okay. Murid diberi penerangan langkah penggunaan kit tersebut. Okay. Baik, langkah pengajaran dan penggunaan kit. Baik. Murid ditunjukkan soalan tambah 2 nombor. Okay. Murid ditunjukkan cara menggunakan bentuk lazim berpanah. Murid diminta menyusun nombor dalam susunan yang betul. Murid diminta mengira hasil tambah menggunakan rangsangan bergambar. Jawapan yang diperoleh akan diisi pada ruangan yang disediakan dan murid akan diajar sehingga mahir dan cekap menggunakan kit sebelum diberi latihan ayat matematik yang biasa. Okey, bila murid dah mahir menggunakan kit ni,
Okay, murid akan diberi pengukuhan dengan soalan latihan matematik yang biasa itulah, yang kita selalu guna bentuk lazim tu. Okay, ini sebagai latihan sajalah untuk diorang lebih mahir untuk menambah melibatkan kumpul semula. Okey, kalau boleh saya tunjukkan macam mana penggunaan tu, Cikgu Zul. Okey. Ya, macam mana cikgu? Okey, saya tunjukkan satu contoh boleh Cikgu Zul balik kepada slide yang soalan tadi. Saya gunakan contoh sama macam soalan lah. Yang ni kah? Kenapa saya tak dapat slide ni? Ya. Tak keluar slide ni. Yang bukan cikgu je, yang bahagian intervensi tadi. Bahagian tindakan tadi. Oh, yang ini. Ya, betul. Okey. Baik, ini contoh intervensi yang kami buat. Okey. Soalan, baca soalan. Oh. Okay, contoh soalan yang dalam buku tu 39. Kejap cikgu. Okay. Saya stop project. Okey. Baik. Ini bahagian yang utama lah sebenarnya. Okey. Soalan dia 39. Jadi murid akan susun 39. Okay. Tambah 25. Okey, 25. Jadi apabila dah ada seperti ini, jadi murid selalunya bermasalah untuk tambah tanpa bahan rangsangan. 9 tambah 5, walaupun diminta guna jari, kadang-kadang lambat. Jadi kami ambil inisiatif, kami sediakan satu rangsangan bergambar untuk membantu murid mengira lah. Jadi 9, murid akan cari nombor 9. Okey, dan letakkan di bahagian ini. Okey, di sini 9 tambah dengan 5. Okey. Jadi murid akan kiralah berapa bilangan semua pembilang ini. Okey. 9 tambah 5, 14. Kalau kita tahulah. Tapi kalau murid yang lemah, dia akan kira satu persatu. 9, 10, 11, 12, 13 dan 14. Jadi selepas itu, bila dah dapat hasil tambah, murid akan letak di sini 14. Macam mana nak letak 14? 4 di sini, dan 1 di ruangan ini. Ini yang akan ditekankan. Nombor 1 apabila berada di sini, hasil tambah lebih daripada 10. Kalau dah 10, sifar di sini, 1 di sini. Nombor 1 ini akan dibawa ke atas. Dibawa ke rumah puluh. Dan selepas itu, murid akan kiralah balik. 1 tambah 3 tambah 2. Kalau tak dapat juga, dia guna pembilang lagi. Samalah. Cikgu Zul. Bila dah dapat seperti itu, dah dapat jawapan lengkap, 1 tambah 3, 4 tambah 2, 6. Dah dapat jawapan lengkap. Fasa seterusnya, langkah seterusnya, murid akan menggunakan bentuk lazim ini. Ruang ini saya namakan I'm master. Maksud dia, dia dah master lah kemahiran tu. Jadi dia akan gunakan bentuk lazim berbantu tadi. Okey, Cikgu Zul. Boleh kembali kepada slide yang tadi. Okey, boleh. Slide next. Next slide Cikgu Zul. Lagi. Ini antara contoh. Ini antara contoh soalan yang saya berikan kepada murid untuk menguji balik keberkesanan penggunaan kit ini. Jadi boleh ini contoh latihan yang belum dijawab dan yang ini yang dah dijawab. Bila ada rangsangan,
bila ada bahagian yang petak di atas yang kecil tu, maksudnya murid akan tahulah yang sepatutnya di situ akan ada nombor. Dan selalunya kalau melibatkan penambahan 2 nombor ni lebih daripada 10 dan nombor 1 itulah dia akan di atas. Okey. Dan ini contoh bentuk lazim latihan yang murid jawab sendiri tanpa menggunakan bentuk lazim yang inilah yang kita dah sediakan. Di murid sendiri buat bentuk lazim di atas buku tulis. Okey. Okay, next. Kitaran 2.A selepas membuat tindakan intervensi. Okey. Apa yang saya dapat perhatikan, murid dapat mengira dengan lebih cepat apabila dibantu bahan rangsangan bergambar. Okey, murid tahu kedudukan nombor yang akan ditulis apabila hasil tambah melebihi 9. Okey, kumpul semulalah. Dan seterusnya murid berjaya menggunakan bentuk lazim berangsangan apabila menyelesaikan latihan tanpa menggunakan kit 3 dalam 1. Ini yang tadilah yang saya bagi latihan yang ada bentuk lazim berbantu tadi. Okey, next. Okay, untuk refleksi, penggunaan kit tambah 3, okay, itu sebenarnya 3 dalam 1. 3 dalam 1 berjaya membantu meningkatkan penguasaan murid tahun 2 dalam menyelesaikan soalan tambah melibatkan kumpul semula. Okay, yang kedua, penggunaan kit tambah 3 dalam 1 perlu ditambah baik dan disesuaikan untuk penggunaan secara individu di dalam kelas semasa pembelajaran. Okay, yang saya buat ni, yang kami buat ini lebih kepada penggunaan guru lah. Untuk murid, mungkin kita boleh sesuaikan dengan kita mengecilkan saiz kit 3 dalam 1 tu. Okay, next. Okay, sekian, terima kasih. Okey, cikgu. Syabas dan tahniah, cikgu. Okey, terima kasih. Cikgu boleh silent aja. Bergema sini. Okey, jadi kita berbalik kepada slideshow. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan syabas dan tahniah kepada Cikgu Fazli and the team. Okey, jadi kita lihatlah slideshow juga. Okey, jadi ini nampak gayanya bukan kerja seorang-seorang ini, memang banyak juga kerja yang perlu disediakan. Tahniah kepada kumpulan yang ini, Cikgu Fazli, Cikgu Nur Azilah, Cikgu Lasifah dan juga Cikgu Rafiah. Jadi untuk itu, mari kita lihat sama-sama dan cuba kita sama-sama perhalusilah apa yang telah dibuat oleh cikgu, oleh kumpulan ni tadi memang terbaiklah cikgu. Memang terbaik sebabnya memang dia merujuk kepada apa isu yang dihadapi oleh murid kita sendiri kan. Bukan budak sekolah lain ni, memang budak sekolah kita ni. Okey, jadi ini yang saya maklumkan hari itu, kajian tindakan tu dia lebih kepada situasi sebenar yang berlaku dengan anak murid kita, khususnya dalam konteks PDP kita. Okey, kita lihat dalam pemerhatian seperti mana yang biasa kita dengarlah. Untuk bahagian pemerhatian macam ini kan, murid mengumpul mempunyai keupayaan untuk menambah tapi bermasalah apabila penambahan yang melibatkan kumpul semula. Okey, untuk ini seperti biasa saya punya advice. Okey, untuk penambahbaikan, jika boleh, cikgu cuba untuk masukkan juga data-data yang berkaitan. Cikgu Fazli, cuba masukkan data-data yang berkaitan seperti contoh, kan cikgu kata ada murid yang bermasalah kan. Okey, so antara soalan yang orang akan tanya, ini cikgu Fazli boleh take note lah. Antara soalan yang orang akan tanya, berapa ramai yang bermasalah? Berapa ramai yang bermasalah? Apakah masalah itu spesifiknya macam mana? Macam tadi yang dijelaskan tadi, memang kita tahulah penambahan melibatkan penambahan yang pengumpulan semula 2 digit dengan 2 digit. Macam mana kalau dia lebih daripada 2 digit? Macam mana? Okey, itu contoh dia lah. Dari segi spesifikasi dia perlu dihuraikan lagi lah dalam pemerhatian ni. Yang lain okey sebenarnya, yang lain okey, cuma nak didetailkan lagi lah Cikgu Fazli. Okey. Okey, lepas tu kita lihat murid banyak melakukan kesilapan. Ini yang saya maksudkan tu. Murid banyak melakukan kesilapan. Kesilapan yang macam mana? Macam mana dalam penulisan Cikgu Fazli tu kelak, be spesifik cikgu. Be spesifik. Jangan cakap banyak kesilapan. Spesifikkan terus apa kesilapan dia. Kan tadi dah ada ayat atas tu kan. Ulang balik. Ulang balik. Okey. Dalam bentuk lazim. Jadi yang ini pun jadi isu juga kelak.
Siapa yang geng-geng matematik tu tahulah. Kalau orang tu nak buat dalam bentuk lazim, kalau orang tu tak nak buat dalam bentuk lazim macam mana? Dia nak buat cara lain. Yang itu pun kita kena fikirkan jugalah. Itu kita kena fikirkan jugalah macam mana. Kalau let's say budak tu tadi dia selesa dengan kaedah lukis. Tapi dalam exam memang boleh je sebenarnya. Kalau dalam matematik mana-mana pun boleh juga sebenarnya kan. Tapi oleh kerana dalam silibus tu tadi, cikgu kena nyatakan apakah rasional cikgu nak menekankan sangat bentuk lazim ni. Kita tahu. Cumanya tadi dalam penulisan tu cikgu kena nyatakan. Okey? Dalam penulisan tu cikgu kena detailkan lagi kenapa mesti dalam bentuk lazim. Jadi dan oleh kerana itu saya contohlah dalam penulisan ayat cikgu tu. Oleh kerana itu saya nak fokus dalam penulisan bentuk lazim. Okey. Dan lepas tu cikgu ada nyatakan juga murid yang berada di tahap rendah mempunyai kesukaran dan tidak dapat menggunakan objek konkret bergambar semasa melakukan penambahan. Murid yang berada di tahap rendah. Cikgu, hati-hati ya kata-kata ini ya. Murid yang berada di tahap rendah ni. Ada budak yang sensitif. Ada certain pegawai dia sensitif. Kamu ni merendah-rendahkan orang ni. Okey. So yang ini perlu cikgu justify ataupun clarify baliklah, clearkan betul-betul apa yang dimaksudkan dengan murid yang bertahap rendah ini. Adakah maksudnya murid-murid itu kalau dalam konteks PBD, pentadsiran bilik darjah, budak-budak itu adalah budak yang kategori TP1 ataupun TP2 sahaja, tak melepasi pun TP3. Adakah kategori itu? Mungkin cikgu boleh spesifikkan lagi Cikgu Fazli Okey. Dan adakah yang cikgu kata ni murid berada di tahap rendah, betulkah tidak, sahihkah tidak bahawa memang sahlah mereka ini sukar, memang tak dapatlah buat pengiraan kalau tak ada objek konkret. Ada evidence tak? Itu soalan dia. Ada evidence tak? So setiap satu yang ditulis dalam penulisan tu, pastikan setiap penulisan tu ada dia punya evidence lah, ada dia punya evidence ataupun pernyataan yang kukuh siap dengan bukti dia. Okey. Contoh kalau dia kata yang tidak dapat guna konkret, berapa orang? So macam mana nak untuk masalah ni macam mana kita nak solve dia? Senang je lah, mungkin cikgu boleh kata daripada pemerhatian cikgu. Daripada pemerhatian cikgu. Cikgu kata, okey, berdasarkan pemerhatian saya dapati murid ni CA ni. CA ni memang dari dulu dah saya perhati dia. Memang budak ni memang tahap rendah. Itu dah okey dah. Data lah tu kan. Okey, daripada data tu tadi, cikgu gunakan data tu buat dalam bentuk jadual, buat dalam bentuk analisis, berapa percentage apa semua tu kan. Dan terjemahkan dalam laporan. Okey. Itu je lah. Memang detail lah. Lepas ni, so, bila nak masuk pelaporan ni, dia memang kena detail. Okey cikgu memang kena detail. Okey, lepas tu termasuk juga yang tu, yang bawah sekali tu. Murid yang lemah masih mempunyai kesusun kedudukan nombor. Apa maksud kedudukan nombor ni? Kalau orang matematik tahulah. Apa kedudukan nombor? Kalau orang bukan matematik ni tak faham. Apa tu kedudukan nombor? Yang ini cikgu kena jelaskan. Apakah yang dimaksudkan dengan kedudukan nombor ni? Adakah bermakna budak tu masih tak kenal lagi nombor? Ataupun dia tak tahu macam mana turutan tu 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 5, 4, 3, 2, 1. Mana besar, mana kecil? Okey. Yang itu memang detail lah. Tapi kalau orang faham tak apa. Okey, kalau orang faham tak apa. Okey, dengan betul apabila hendak menyelesaikan pengiraan dalam bentuk lazim. Sebab kedudukan nombor ni dalam bentuk lazim, ada budak yang letak atas, letak bawah. Mana satu atas, mana satu bawah. Yang benda yang teknikal tu lah. Perlu diperhalusi juga. So benda ini cuba perhalusi lagi dalam penulisan cikgu. Okey, dalam penulisan cikgu. Tapi saya yakinlah cikgu dah dapat gambaran dah. Memang jawapan tu semua dah ada kan. Tinggal perlu diperhalusi je lagi dalam penulisan. Okey. Kita balik pada slide yang seterusnya. Yang ini bagi saya terbaik. Okey, ini adalah contoh evidence yang terbaik untuk let's say lah dalam penulisan cikgu kan. Cikgu apa nak buat pemerhatian. Kan saya cadangkan tadi ada dia punya analisis untuk pemerhatian kan. So cikgu masukkan juga gambar ni. Ini sebagai sokongan kepada analisis cikgu tadi itu. Dari situlah orang tahu, oh ni cerita dia. Okey, ni baguslah, tak ada masalah.
Okey, yang ini seperti apa yang saya beritahu tadi lah. Ya. Cikgu Zul, ada soalan. Ya, Cikgu Sifah. Ya, contoh yang dalam peratusan yang maksud Cikgu Zul tadi kan, kita tak perlu menyatakan nama kan? Kita boleh wakilkan sebagai C, A, B macam tu je kan? Tak perlu Ya, betul. beri nama lah budak. Yes. So itu akan jadi apa kata orang apa nama istilah dia etika dalam kajian. Etika dalam kajian. Jadi macam tu je lah. Yes, budak A, budak B, budak C ataupun budak nombor 1 ke, letak nama lain pun lah, letak bukan nama sebenar. Terija. Okey, guna coding pun boleh. Ya, Cikgu Cikgu nak tanya, boleh letak responden 1, responden 2 macam mana? Boleh, saya tak masalah. Okey. Thank you. Kita fahamlah responden tu adalah kita punya orang yang terlibat dalam kajian kita kan. Jadi biasanya perkataan responden ini kita guna apabila orang itu tadi dia menjawab soalan kuesioner. Kuesioner boleh kita guna responden. Ataupun orang itu tadi kita secara temu bual. Boleh kita guna responden. Tapi kalau secara pemerhatian macam mana? Bolehkah tidak kita guna sebagai responden? Biasanya perkataan responden ini dia ada respon. Satu nama dia responden kan. Dia ada respon. So respon satu dari segi kuesioner, respon yang kedua dari segi interview. Okey. Jadi untuk kes kita ni macam kita dalam kelas ni kan, kita pemerhatian. So ada eloknya kita buat sampel lah. Sampel 1. Ataupun letak je murid 1, murid 2 pun okey, tak ada masalah. Okey Cikgu Adri ya? Okey. Ada soalan tak? Okey. So berbalik kepada refleksi ni tadi, seperti biasalah, lagi sekali kita reflect balik. Bila sebut reflect ini dia akan melihat kepada bangau. Why kita nak buat benda ni? Jadi macam yang ini okey, tak ada masalah. Cumanya kena hati-hati macam contoh yang bawah tu. Murid tidak berminat apabila tiada bahan rangsangan untuk mengira. Murid masih lemah. Yang ini kena hati-hati dengan keyword ni, kata kunci ni, tidak berminat. Macam mana cikgu tahu dia tak berminat? Pemerhatian kah? Questionnaire kah? Apa semua? Evidence tu kena ada cikgu. Evidence tu kena ada. So dalam penulisan ilmiah, kira penulisan ilmiah lah ni, dia perlu ada apa kata orang evidence lah ataupun data-data yang menyokong, yang menyatakan bahawa murid itu tak ada minat. Okey, ataupun kita boleh kata murid itu masih lemah dalam pengiraan mental. Macam mana cikgu tahu dia masih lemah? Cikgu perlu tunjukkan kepada macam kami ni lah, macam saya sendiri ni lah. Cikgu perlu tunjukkan kepada saya ni, kenapa cikgu kata, macam mana cikgu boleh kata budak ini pengiraan mental dia masih lemah. Tunjukkan evidence. Kalau ikut betul memang cikgu tahu lah kan. Cikgu dah tahu dah memang budak ni tak dapat. Tapi masalahnya dalam dari segi konteks penulisan ilmiah, dia perlu dikeluarkan semua tu, dinyatakan, dihuraikan. Okey? Okey, refleksi saya rasa yang saya nak tanya. Ya. Okey, untuk yang bahagian yang Cikgu Zul kata tadi apa pengiraan mental tadi. Contoh saya nak bandingkan lah pengiraan mental dengan bila tak ada bahan rangsangan dengan bila dia dua benda lah saya nak banding. Maksud dia kalau kita minta murid tu tambah tanpa ada rangsangan dengan tambah bila ada rangsangan. Jadi kalau saya nak buat benda tu untuk bandingkan dia, bolehkah kalau saya buat macam jadual, kalau tak ada rangsangan ni, berapa lama masa yang diambil? Kalau ada rangsangan, berapa lama masa yang diambil? Boleh? Boleh cikgu, boleh. Cikgu mau lihatlah. Apa aspek yang cikgu nak ukur? Apa aspek yang cikgu nak ukur? Ambil contoh kan. Cikgu nak tengok before and after, sebelum dan selepas, dengan penggunaan bahan rangsangan dan tanpa penggunaan bahan rangsangan. Dan kesannya terhadap apa? Kalau kesannya tadi terhadap dapat menjawab, sebelum tak dapat jawab, selepas dapat jawab dengan adanya bahan rangsangan. Yang itu kita kena tengok satu-satu. Okey? Kalau cikgu kata tadi dari segi timing, ini ada bahaya juga sikit ni sebenarnya.
Sebab bila adalah lebih elok, okey, adalah lebih elok kita punya apa tu macam eksperimen ringkas lah, pre-test and post-test. Yang itu adalah lebih elok kita buat dia one by one lah. Tapi tak salah sebenarnya kita buat 2 dalam 1. Kita nak tengok murid tu berjaya ataupun tidak. Yang pertama, yang kedua adalah murid tu berjaya menjawab dengan cepat ataupun lambat. Tak salah sebenarnya, asalkan kita pandai atur dari segi penulisan tu. Tapi kerja sekali jalan lah, kerja kita sekali jalan, tapi dalam segi penulisan tu kita asingkan dia punya hasil dia. Okey, memang tak jadi masalah sebenarnya, tak jadi masalah. Itu pun dikira sebagai data. Okey, itu pun dikira sebagai data. Tapi saya mau ingatkan, kalau cikgu cerita hal timing, pastikan dalam cikgu punya objektif yang mula-mula ni, pemerhatian ni, dalam pemerhatian ni mesti ada sentuh juga dari segi timing tu. Macam ni kan, saya tak ada pun nampak murid dapat buat dengan cepat. Tak ada pun. Kalau tak ada, baik tak payahlah. Cikgu. Okey. Boleh ke? Okey. Jadi kita teruskan lah cikgu. Saya nak settlekan dulu bahagian ni. Okey. Okey. Yang ini abstrak. Yang ini menghasilkan kit, ini berancangan. Perancangan ni bahagian cikgu lah. Okey, perancangannya bahagian cikgu. So yang ini sebenarnya okey dah ni. Cuma nak tambah sikit lah. Nak tambah sikit lah cikgu. Kita tengok sana. Menghasilkan kit 3 dalam 1 yang dapat menggabungkan kemahiran proses penambahan daripada bahan bergambar konkret kepada bentuk penulisan bentuk lazim, abstrak. Okey. Macam mana nak cakap? Kit 1. Ini cadangan saya lah cikgu. Kalau boleh cuba cikgu cari satu nama yang catchy sikit lah. 3 dalam 1 ni semua orang pun guna 3 dalam 1 kan. Milo pun 3 in 1. Cuba cikgu cari nama lain. Cari nama lain. Memang kita tahu benda tu 3 in 1 kan. Cuba cikgu cari nama lain yang mana adalah ini keunikan proses cikgu dalam penambahan. Cikgu cuba fikirkanlah cikgu. Okey. Kalau 3 in 1 Milo pun 3 in 1 kan. Cuba cikgu fikirkan nama lain lah. Okey. Yang mana benda tu tadi memang betul lah menggabungkan kemahiran proses penambahan daripada bahan bergambar konkret kepada bentuk lazim, abstrak. Okey. Yang tu tak jadi masalah, cuma nama tadi. Sebab kita macam aduh sayangnya nama ni. Program dah bagus dah, projek dah bagus dah. Nama ni bagi dia catchy sikit. Okey ke? Okey, seterusnya menghasilkan bahan bantu mengajar yang fleksibel dan sesuai dengan kemahiran yang ingin disampaikan. Okey, untuk ini macam mana ya cakap dia cikgu kena hati-hatilah sebab bila sebut bahan bantu mengajar, bahan bantu belajar dengan alat bantu mengajar. ABM, BBB dengan BBM. Cikgu nak ambil yang mana satu? Takut kelak. Bukannya apa, saya bagi gambaran. Apa yang Cikgu Fazli buat tu boleh kita guna sebagai bahan bantu mengajar. Maksudnya bahan bantu mengajar tu cikgu yang guna bahan itu untuk mengajar. Itulah bahan bantu mengajar kan. Tapi ada certain part, ada sesetengah situasi cikgu rasa macam budak ni tak boleh lah. Kalau saya ajar macam ni, ujung kelak rasa macam saya menyuap. Saya ambil sudut suap dalam mulut dia. Macam tak ada feel. Bagus budak tu sendiri yang pegang bahan tu dan dia cuba. Okey, kalau dah jadi situasi tu dia masih BBM kah cikgu? Tidak kan? Dia bukan BBM lagi tu. Dia dah berubah nama jadi apa? Bahan bantu belajar. BBB. Okey? So hati-hati cikgu dengan istilah ni. Hati-hati dengan istilah ni. So adalah lebih selamat. Okey, adalah lebih selamat kalau cikgu letak sana BBM/BBB/ABM. Lagi selamat. Dia boleh guna fleksibel. Okey, boleh guna secara fleksibel. Dalam PDP lah artinya kan, dalam konteks PDP. So ianya adalah satu bahan. Bahan. Okey, bahan. Memang bahan pun bahan alat okey untuk mengajar ABM, BBM, BBB. Okey, letak sekali sana. Ini saya cadangan saya lah cikgu. Tak tahu cikgu setuju tidak. Okey. Seterusnya menghasilkan satu kit. Sudah. Cikgu,
kalau boleh, cikgu cuba firm dengan satu istilah. Cikgu nak guna kit ke cikgu nak guna bahan? Okey. So, kita ada berlaku kekeliruan di sini. Saya lah orang luar yang membaca. Kejap cikgu guna bahan, kejap cikgu guna istilah kit. Cuba apa kata orang, pegang teguh kepada satu istilah saja. Sama ada bahan lah. Kalau kit lah. Okey. Tapi saya tengok perkataan kit tu dah cantik dah. Perkataan kit tu cantik dah. Okey. Seterusnya menghasilkan bentuk lazim yang khusus untuk soalan penambahan. Untuk soalan penambahan melibatkan kumpul semula. Menghasilkan bentuk lazim. Menghasilkan bentuk lazim. Bentuk lazim memang kita dah tahu dah. Nak menghasilkan apa lagi ni? Ini ini kena hati-hati cikgu. Ayat-ayat cikgu tu. Menghasilkan bentuk lazim yang khusus. Bentuk lazim yang khusus. Saya rasakan untuk ini bagus cikgu letak. Menghasilkan satu template. Template bolehlah template. Ataupun satu tapak kah, satu apakah. Cari nama lain lah, jangan guna bentuk lazim. Bentuk lazim itu memang dah diguna orang dah. Memang dah diguna orang. Bila sebut bentuk lazim, macam ini. Kalau bentuk ayat matematik macam ini. Orang dah tahu dah. Kalau cikgu recycle balik nama ni, jadi orang, apa benda ni? Okey. Ni dari segi penulisannya lagi cikgu. Yang poin apa yang cikgu sampaikan tu saya faham. Okey, saya faham. Okey. And then yang ini cantik dah. Ini cantik. Dalam penulisan cikgu masukkan yang ni juga. Okey. Cikgu masukkan yang ni juga. Gambar-gambar ni penting dalam gambar-gambar ni. Tapi janganlah sampai satu muka surat. Satu gambar ni. Pandai-pandailah cikgu atur dah. Okey. Yang ini tindakan. Untuk tindakan. Okey. Seperti mana yang saya dah bagi tahu juga dengan pembentang-pembentang sebelum ini. Langkah pengajaran dan penggunaan kit ni. Cantik dah. Memang cantik dah sebenarnya. Cumanya untuk penambahbaikan. Kan tambah sekarang ini kita dalam keadaan COVID kan, kita dalam keadaan PDPR, kita tak dapat juga nak tunjuk demo face to face, hand by hand kata orang kan. Jadi untuk itu, saya selalu mencadangkan cikgu buat modul. Okey, cikgu guna modul, so budak baca. Garanti budak tak baca kan? Okey, tukar. Jangan guna modul, cikgu tukar video. So budak tengok video pengajaran. Bagi tahu dengan budak. Budak akhir kelas boleh tengok video ni. Ada kata kunci yang cikgu bagi tahu dalam hujung video tu, kamu reply, apa kata kunci cikgu tu? Macam dalam video tu kan kita bagilah sikit. Kalau semua faham, cakap, saya faham cikgu. So budak pun reply dalam, selepas dia tengok video tu, budak pun reply, saya faham cikgu. Adalah kata kunci yang, ini strategi cikgu lah. Tapi apa yang saya nak sampaikan di sini adalah cuba cari alternatif yang lain. Okey. Daripada cikgu dapat berjumpa face to face, one by one. Okay. So kita pun dalam situasi yang sebenar lah kan. Dalam situasi yang sebenar memang kita tak dapat nak bersemuka. Okay. Okay, next. Yang ni tak ada masalah lah. Ini memang kita maklum lah apa yang cikgu nak buat. So yang ini adalah contoh latihan sebelum dan selepas. Okay, yang ini tak ada masalah. Cumanya, sebagai penambahbaikan adalah lebih baik cikgu buat pre-test and post-test. Pre-test and post-test. Jadi daripada yang dapatan ni adalah gambar dia, gambar yang sebelum tadi tu kan yang cikgu buat seperti tu. Cuba susun dia dalam penulisan lah. Ini dalam penulisan, susun dia sebelum dan selepas. Baru dah cantik kan kita dapat lihat sebelum dan selepas dia. Okey. Yang itu sikit je lah sebenarnya. Ni just susunan macam mana dalam laporan tu. Okey, and then pemerhatian. Pemerhatian ni lagi sekali dia keluarkan data. Okey, lagi sekali dia keluarkan data. Macam mana apa yang cikgu dapat tu tadi, cikgu keluarkan data. Ini keyword ni lebih cepat ni, hati-hati cikgu lebih cepat. Adakah ini fokus utama cikgu? Lebih cepat? Kalau tak, cuba singkirkan. Kalau ya, cikgu masukkan daripada mula-mula lagi. Daripada mula-mula lagi penulisan tu cikgu dah masukkan. Okey? Ini saya bagi tahu lah. Kalau pembaca lain apa ni sekejap tak ada cerita hal cepat lambat. Ini di penghujung ada pula cepat lambat. Mana satu betul ni? Okey. Lepas tu bahan rangsangan. Lagi sekali. Dibantu oleh bahan rangsangan. Adakah kit cikgu tu adalah bahan rangsangan ataupun macam mana? Itu balik ingat balik yang tadi tu ABM, BBM, BBE, adakah itu dipanggil sebagai kit ataupun dipanggil sebagai bahan rangsangan? Cikgu perlu clear betul-betul lah bahagian ni. Jangan keliru-keliru lagi. Ini kit lah Cikgu Zul. Bukan ni bahan rangsangan lah. Apa beza dia? Okey. Kalau bahan rangsangan dia untuk merangsang. Kalau kit
dia adalah satu model kit yang kita boleh guna apa aja cara, apa aja situasi. Kalau biasalah yang saya faham tentang kit lah. Macam first aid kit kan dalam tu ada macam-macam dalam dia kan. So kita boleh guna untuk macam-macam jenis sakit. First aid kit. Contoh dia luka sikit ke, dia lebam ke apakah, guna aja first aid kit. Itu saya faham dengan kataan kit lah. Kalau cikgu nak guna kataan kit untuk matematik ini, cuba fikirkanlah. Okey, dari segi kesesuaian kataan kit itu. Okey, dan seterusnya murid tahu kedudukan nombor yang ditulis apabila hasil tambah. Ya, lagi sekali, murid tahu. Macam mana cikgu tahu? Ada data atau tidak? Ada bukti ke tidak? Berapa ramai yang tahu? Nampak soalan-soalan saya tu. Berapa ramai yang tahu? Daripada ramai-ramai itu berapa ramai yang telah pun menunjukkan peningkatan? Memang detail lah cikgu. Bila masuk dalam bahagian penulisan tu memang detail. And then last kali murid berjaya menggunakan bentuk lazim berangsangan apabila menyelesaikan latihan tanpa menggunakan kit 3A. Yang ini hasil dah lah. Okay, ini hasil dia. Yang ini pun sebenarnya cikgu boleh cakap murid berjaya teruslah. Okay, menunjukkan peningkatan hasil penggunaan kit tu tadi. Okay, so yang ini rumusan lah sebenarnya. So tak ada ini kah cikgu? Tak ada apa kata orang the downside of it kah? Cikgu Fazli? Tak ada apa kata orang, kan biasa benda-benda barang lah. Dia ada kelebihan dia, ada kekuatan dia, dan dia juga ada kelemahan dia. So daripada apa yang cikgu bentangkan ni, saya tak nampak kelemahan. Jadi biasanya dalam kajian tindakan biasanya akan adanya kelemahan. Walaupun sikit. Boleh buka mic kejap cikgu? Boleh tak cikgu beritahu apakah kelemahan yang dijumpai setelah melakukan kit tadi? Kelemahan Apa kelemahan? Kelemahan. Dari segi penggunaan ni lah cikgu, untuk individu tu. Maksudnya dia sepatutnya apa? Kalau boleh benda tu untuk setiap murid. Kelemahan macam mana maksud cikgu? Dia ada banyak cikgu kelemahan. Ambil contoh lah. Kelemahan boleh gunaan. Boleh tak budak tu guna? Bila barang tu tadi hancur tak barang tu? Berterabur tak barang tu pula bila ditekan budak? Itu boleh gunaan. Yang kedua mungkin fungsian. Bila barang tu tadi dah sampai kat tangan budak tu, berfungsi ke tidak? Yang itu yang saya maksudkan kelemahan aspek tadi tu. Okey. Macam mana? Saya boleh suka poket tu nak letak tu. Dari segi ni lah cikgu, dari segi apa penyimpanan ni lah, macam banyak bahan bergambar tu kan. Dengan banyak pembilang nombor yang tu, jadi saya perlu sediakan satu bekas khas untuk penyimpanan tu lah, supaya bila sampai dekat murid nanti benda tu lebih tersusun dari segi ketahanan dia tu. Okey cikgu. Ya. Okey, so yang ini mungkin cikgu boleh fikirkan tadi lah ya. Fikirkan semula macam mana cara macam mana cara yang terbaik untuk apa kata orang kita lihat balik apakah kelemahan yang ada dalam kit ni tadi. Ambil contoh yang pertama, ini cikgu boleh catatlah. Yang pertama mungkin dari segi kefungsian. Maksudnya adakah ianya berfungsi sepatutnya? Okey, berfungsi ataupun tidak. Yang kedua adalah kebolehgunaan. Benda tu tadi bila dah sampai ke tangan budak, dia boleh guna ataupun tidak? Boleh diguna ataupun tidak? Takut kelak bila dah sampai ke tangan budak tak boleh guna, terus lost. Kita pula yang akan marah. Kamu ni dah berapa kali cikgu pesan macam ni cara guna dia. Itu maksud dia, kebolehgunaan. Okey. And then yang satu lagi mungkin cikgu boleh fikirkan adalah
mesra pengguna. Mesra pengguna. So mesra pengguna ni macam contoh, barang tu tadi tahan ke tidak. So saya dapat perhatikan tadi cikgu guna apa ni? Cikgu guna apa nama benda ni? Cardboard kah? Cardboard kah? Cardboard. Cardboard ni kan. Okey. So yang ini pun cikgu kena bagi tahulah apakah bab ini kan dia kan macam dia memang kajian tindakan, tapi kajian tindakan cikgu ni dia dah melibatkan juga inovasi tau. Dia dah masuk sekali untuk inovasi. So bila dia ada melibatkan barang-barang inovasi, dia akan muncullah soalan ni. Benda ni boleh guna tidak? Tahan ke tidak? Selamat ke tidak? Kalau budak guna ni, budak tak makan kan nanti ni? Ataupun budak takkan hilang kah? Nombor ni, berapa banyak mau disediakan? Belum lagi saya tanya tentang kos kan? Kos untuk mewujudkan bahan ni. So memang agak detail lah Cikgu Fazli ya. So apa dia punya downside? Mungkin downside dia tadi adalah kos dia banyak guna duit lah. Kalau tak pun dia hanya guna bahan-bahan terbuang. Tapi masalahnya bahan terbuang ni dia mudah rosak. Itu contohnya. Bahan mudah rosak. Lepas tu satu lagi dari segi penyimpanan. Macam Cikgu Fazli pun dah sebut tadi kan. Penyimpanan tu susah kita nak simpan. Macam mana pula kalau sekarang ini kita semua benda online. Kalau benda online kita nak bagi kat budak macam mana? Adakah kita perlu buat siap-siap seorang satu budak kita tu, kalau let's say lah dalam kelas kita tu ada 25 orang. So kita perlu sediakan 25 kit ni dengan budak. Sesuai ke tidak? Kalau dia hanya membebankan, sudah. Cikgu kena fikirkan lagi. Ataupun macam mana? Ini yang saya maksudkan dengan dia punya downside tadi juga. Downside. So apa guna downside ni tadi? Downside ni maksudnya yang kekuatan dan kelemahan. Kelemahan lah kira yang negatif tu lah. Yang kelemahan lah. Okay, dan downside. Okay, nak kata kurang dia tak kurang. Dia ada kata orang blind spot. Macam kita terlepas pandang lah bahagian ni. So daripada yang itu, cikgu boleh masukkan sekali dalam refleksi. Okay, masukkan poin-poin tu tadi dalam refleksi. Untuk apa? Supaya kelak bila masuk ke kitaran yang berikutnya. Ini kan kitaran yang kedua, refleksi. Lepas refleksi ada apa? Tindakan kan, merancang kan. Merancang balik kan. Dalam merancang balik, daripada isu yang kita dapat daripada refleksi, kita akan masuk balik ke merancang. Itulah cerita dia. Kajian tindakan ni takkan habis. Okey. Cikgu Fazli, boleh jelas? Boleh buka mic? Jelas. Okey ya? Ya. Okey, ada soalan lain kah? Untuk saya okey dah saya rasa. Apa yang Cikgu Zul bagi tahu tu tadi dah, nanti saya akan buat penambahbaikan lah dalam penulisan nanti. Okey cikgu. So cikgu lain yang bersama dengan penonton soalan kah? Amin. Kalau tak ada soalan kita nak Okay. Jadi all the best Cikgu Fazli and the team. Semoga yang terbaik. InsyaAllah. InsyaAllah. Biasalah kita dalam proses belajar digunakan. Ya. So jangan nak stres sangat. Jadi anggap ini sebagai satu proses lah untuk kita lebih maju lagi. Okay. Jadi apa yang saya sampaikan pun sebenarnya berdasarkan pengalaman saya juga dan juga daripada dapatan-dapatan penceramah dan juga panel-panel yang biasa terlibat dalam kajian tindakan. So cikgu boleh ambil lah ini apply lah dalam kerjaan itu. Dan kalau boleh sebenarnya kita kaitkan apa yang cikgu buat dengan PDPR. Kan sekarang kita nak bersemuka tak dapat semua PDPR kan? Ya. So benda itu pun cikgu kena fikirkan. Cikgu buat tadi tu macam mana? Dah tak dapat nak bersemuka, kita nak buat secara online. Nampak gayanya cikgu terpaksa buat apps lah.
buat apps ke, buat website ke, cari cara lain. Okey. Okey, itu nasihat sikit saya lah. Okey. Okey, cikgu, all the best. Terima kasih. Terima kasih juga.